Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid. Baik, hari ini kita akan sambung balik pelajaran kita. Tapi hari ini kita akan masuk bab 2. Okey, yang bertajuk pentadbiran negeri Selat. Baik, objektif pembelajaran kita pada pagi ini, saya harap di akhir pelajaran murid-murid dapat menerangkan secara ringkas latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum peluasan kuasa British. Dan yang kedua, murid-murid dapat menyatakan 3 faktor British mengambil. Baik. Jadi untuk tajuk bab 2, 2.1 ni, peluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Ini adalah gambaran keadaan Selat Melaka pada zaman dahulu. Baik, sebagai pengenalan, pada abad ke-18, British telah menggalakkan ekspedisi timur untuk meningkatkan kekayaan negara mereka melalui perdagangan. Jadi terdapatlah persaingan dengan kuasa-kuasa barat seperti Kanada dan Perancis, menyebabkan British berusaha mendapatkan pertempatan baru di timur demi kepentingan mereka. Okey. Strategi yang digunakan oleh British untuk menguasai Pulau Pinang, Singapura dan Melaka, mereka telah menggunakan pelbagai strategi yang kita akan belajar selepas ini. Baik, inilah kedudukan negeri-negeri Selat. Pulau Pinang berada di utara, Melaka berada di tengah dan Singapura berada di selatan. Inilah 3 negeri-negeri Selat yang akan dikuasai oleh British dalam bab ini. Baik, untuk latar belakang Pulau Pinang, Pulau Pinang merupakan sebahagian wilayah Kesultanan. Jadi Pulau Pinang ni pada zaman dahulu merupakan sebahagian dari Kedah. Pulau Pinang ni jadi pelabuhan dagang bagi daerah serantau terutamanya dengan Aceh di Sumatera. Baik. Batu Uban di Pulau Pinang merupakan pelabuhan paling awal dibuka oleh Pinang dan sering dikunjungi oleh pedagang Arab. Jadi Sultan Kedah telah menganugerahkan kawasan tersebut kepada orang-orang Sumatera yang telah membantu Kedah menentang Siam. Baik, Singapura pula. Singapura pada zaman dahulu merupakan sebahagian daripada wilayah Kesultanan Johor Riau yang terdiri daripada Pahang, Johor dan gugusan Kepulauan Riau Lingga. Adalah di bawah pemerintahan Temenggung Abdul Rahman. Jadi pada masa itu banyaklah ladang-ladang gambir yang diusulkan oleh orang-orang Melayu dan Cina di Singapura. Pemerintah Kesultanan Johor pada masa itu adalah Sultan Abdul Rahman. Istananya terdapat di Lingga dan baginda mengadakan hubungan baik dengan Belanda. Bagi Melaka lah, kita tahu bahawa Kesultanan Melayu Melaka merupakan kerajaan alam Melayu yang unggul pada abad ke-15 tetapi telah ditawan oleh Portugis pada 1511. Kemudian pada 1641 hingga 1824, Melaka telah menjadi tanah jajahan Belanda. Belanda hanya menjadikan Melaka sebagai pusat pengumpulan biji timah di negeri-negeri Melayu. Okey. Seterusnya kita akan lihat peluasan kuasa British di Pulau Pinang. Pada awal abad ke-18, British melalui syarikat India Timur Inggeris HTI telah dapat di India dan pada masa itu perkembangan pesat perdagangan dengan China. Jadi Pulau Pinang yang terletak di utara Selat Melaka mempunyai keistimewaan untuk memenuhi keperluan British di alam Melayu. Terdapat 3 faktor British menguasai Pulau Pinang. Yang pertama, Pulau Pinang ingin dijadikan sebagai pusat pengumpulan barang. Yang kedua, Pulau Pinang ingin dijadikan sebagai pelabuhan persinggahan. Dan yang ketiga, sebagai pangkalan tentera British di timur. Kita lihat faktor yang pertama, sebagai pusat pengumpulan barang. British memerlukan barangan Cina utamanya teh. Kerana pada masa itu, teh bukan barangan dagangan yang paling laku ataupun paling baik di Eropah. Tetapi, China tidak memerlukan barangan British. Sebaliknya, China mahukan emas, perak, biji timah dan 400 sebagai tukaran. Jadi, British menjadikan Pulau Pinang untuk mengurus ke semua barangan tersebut untuk ditukarkan dengan teh di China. Seterusnya, Pulau Pinang ingin dijadikan sebagai pelabuhan persinggahan. Pelabuhan persinggahan antara India dan antara sebagai tempat menaiki kapal, mendapatkan bekalan makanan dan sebagainya. Seterusnya, Pulau Pinang dijadikan sebagai pangkalan tentera British.
tentera British untuk menghadapi ancaman tentera British di India dan juga menghadapi saingan Belanda di alam Melayu. Okey, selain itu juga pengambil Pulau Pinang demi kepentingan British di Asia dan Pasifik. Okay, kesimpulannya, kedudukan strategik Pulau Pinang telah mendorong penguasaan British di negeri tersebut. Pada tajuk berikutnya, kita akan belajar bagaimana British menguasai Pulau Pinang. Untuk